Assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam pagi Jumaat Al-Mubarak. Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua berada dalam keadaan sehat, ceria, tenang jiwa, insya-Allah. Dan yang penting jauhkan diri daripada terlibat dengan perkara-perkara yang haram. Okey? Baik sahabat-sahabat, terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang singgah dan bersama kita pada pagi ni. Biasa-biasa pagi-pagi ni kita sembang-sembang Sembang-sembang pagi. Alhamdulillah, tajuk kita hari ni, betul ke? Masih lagi berlega tentang forex trading. Okay, sebab saya selalu dekat FYP, saya selalu sahabat-sahabat kita yang buat live buat live forex trading online. Ini je menjadi isu jugalah. Okay, kenapa? Kerana kalau kita berjudi, okay, kita berdosa contohnya. Jadi kalau dah lah berjudi, buat benda haram, ajak orang pula buat benda haram, jadi dosa itu bertambah-tambah lah. Okay, berganda-ganda dosanya. Okay, jadi sebab itulah sama juga dengan forex trading. Forex trading ni benda haram. Okay, benda yang haram. Tetapi ramai yang dengan tanpa rasa malu dan segan, okay, mempromosikan benda haram ini. Jadi ini satu perkara yang patut diberikan perhatian. Jangan buat benda yang haram kemudian dengan bangganya mewawarkan benda haram ini, ajak lagi orang masuk ke dalam forex trading yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab apa sahabat-sahabat? Sebab dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Maknanya orang yang menunjuk seseorang itu kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapat pahala ganjarannya. Dan sama juga keadaannya, kalau orang yang ajak orang lain kepada kemaksiatan, maka dia juga dapat dosa sama macam orang yang melakukan dosa tersebut, kerana dia menjadi sebab kepada berlakunya kemaksiatan tersebut. Dan sebab itulah kita kena jauhkan. Kalau nak buat juga, rasa memang inilah satu-satu jalan yang boleh yang mendapat rezeki. Tak adalah dalam dunia ni rezeki lain kecuali melalui forex trading yang haram tu. Buatlah diam-diam dan serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubatlah kepada Allah Taala nanti. Tapi kalau kita buat maksiat dan kalau kita sebarkan maksiat itu, kita ajak orang lain berbuat maksiat, ini satu dosa yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, planters trading. Betul Ustaz, lepas saya kaji forex trading, memang si kaya menekan si miskin. Okey. Jadi itu di antara sebab jugalah kenapa para ulama memfatwakan, para mufti memfatwakan bahawa dia haram sebab yang untung sebenarnya brokers. Yang untung, yang confirm untung adalah broker, sama juga dengan toke judi. Yang confirm untung adalah toke judi. Sebab orang yang untung dalam forex trading ni, kalau berdasarkan kepada statistik yang diberikan oleh pakar, sekitar dalam 20% saja yang dapat mengambil manfaat daripada forex trading. 80 rugi dan bankrupt. Jadi dia sangat-sangat menekan, tidak ada keadilan dalam sistem tersebut. Itu juga di antara sebab kenapa forex trading diharamkan. Tapi itu bukan sebab utama. Itu salah satu sebab yang menjadikan dia haram. Jadi sebab yang utama adalah kerana forex trading ni dia tidak mematuhi syarat jual beli. Sebab jual beli dalam yang melibatkan forex trading ni, yang melibatkan currency ataupun wang mata wang ini, dia terlibat dalam perkara yang ribawi, atau barang jualan atau barangan ataupun aset yang mana dia boleh berlakunya riba di dalamnya. Okey, kalau kita jual benda lain, telefon dengan telefon, ni tak jadi riba contohnya. Ataupun kita beli, kita jual rumah dengan rumah contohnya, tukar rumah dengan rumah, dia tak melibatkan riba. Sebab itu bukan barang-barang ribawi. Barang ribawi ni kalau kita tukar beras dengan beras contohnya, maka dia jadi barang ribawi. Kerana barang tu, beras ni termasuk barang ribawi. Tamar dengan tamar contohnya, bali dengan bali, emas dengan emas, perak dengan perak. Bila berlakunya barang-barang ribawi ni yang disebutkan tadi, okey, maka dia perlu mematuhi syarat-syarat. Dia bukan tak boleh bertukar. Tak boleh membuat pertukaran di antara barang-barang ribawi ni, boleh.
boleh melakukan pertukaran, tetapi syaratnya mesti dipatuhi. Kalau tak patuh syarat, maka hukumnya adalah haram. Tak sah jual beli itu, jadi transaksi itu jadi haram. Jadi itu di antara sebab kenapa dia jadi haram, sebab tidak mematuhi syarat. Ya, kita untuk atas kehilangan orang lain, itulah forex, macam konsep judi, betul. Saya setuju. Jadi sebab dia tidak bukan kaedahnya macam yang berlaku di yang real forex trading ini. Maksudnya kita beli dan jual. Mana kita memiliki barang. Kalau kita pergi contoh dekat airport ke, kita pergi dekat money changer ke, kita beli dan kita miliki sepenuhnya. Okey. Lepas bila dah kita miliki sepenuhnya, maka kalaulah jatuh harga dia, itu kita, hak kita lah, sebab kita dah pegang, kita dah memiliki duit tersebut. Bila kita tunggulah, bila harga naik kita jual. Okey. Tetapi apa yang berlaku? Tapi bank pun trading. Okey, bank trading tidak melibatkan trading yang sama seperti mana yang berlaku dekat forex trading online ni, sahabat. Itu kena faham juga. Bank trading memang dia ada foreign exchange, dia ada forex trading, betul, tetapi bukan dalam kaedah yang sama macam dibuat oleh sahabat-sahabat Amirul ni contohnya. Amirul buat forex trading online, itu bank tak buat kerja macam tu. Bank memang mempunyai transaksi yang melibatkan foreign exchange. Sebab contoh macam ni, contohnya kita ambil satu bank Islam lah. Bank Islam pun ada forex trading. Okey, tetapi bukan forex trading yang digambarkan oleh Amirul. Bukan macam tu. Forex trading maksudnya apa dia? Maksudnya bank berurusan dengan mereka-mereka yang memerlukan currency luar negara. Contoh, ada orang pergi Saudi. Okey, Saudi tak pakai duit ringgit, contohnya digunakan duit rial. So mesti ada berlakunya pertukaran. Kita ada duit RM, kita kena buat pertukaran dengan bank. Okey, bank akan jual kepada kita currency tu. Contohnya duit rial, sama macam money changer contohnya. So dia tidak ada isu kat situ. Okey. Sama juga maknanya bank nak buat pembayaran. Contohnya ada orang luar negara. Okey. Nak buat pembelian sesuatu barang contohnya, dan mereka menggunakan dolar. So bank akan keluarkan duit dalam dolar. So artinya bank memiliki duit tersebut. Okey, bukan macam forex traders. Forex trading ni benda duit tak ada. Yang ada cuma nombor saja. Okey, contohnya kalau kita beli buy, contoh kita ambil buy, contohnya USD dengan GBP contohnya kan. Kita ada USD sekarang, kita beli GBP. So bila kita beli GBP tu tidak dimiliki sebenarnya oleh broker. Broker tak ada duit GBP tu. Walaupun kita buy, yang ada cuma dekat nombor dia saja yang ada GBP. Okey, adalah kata 100 GBP kita trade. Contohnya kan. Tapi GBP tu tak dapat kita miliki. Okey, apa bukti tidak dapat dimiliki? Dia memang ada dalam platform. Okey, dia memang ada dalam platform. Okey, tetapi dia tidak boleh dimiliki secara sempurna mengikut ketetapan hukum syarak. Apa ketetapan hukum syarak? Hukum syarak kata kalau kita beli GBP tu mesti kita boleh memilikinya. Apa maksud memiliki? Okey, contoh boleh memiliki ialah pertama, kita boleh guna tanpa ada sebarang halangan. Maknanya kita milik kita lah. Kita boleh transfer pada orang lain, kita boleh guna untuk buat shopping dan sebagainya. Maka itu namanya pemilikan yang sempurna. Tapi dalam forex trading tak berlaku begitu. Maksudnya walaupun kita ada GBP dekat platform kita, GBP yang kita beli tu, yang kita dah buat trade tu, kita tak boleh transfer pada orang lain dalam bentuk GBP-nya. Kita tak boleh juga buat shopping dengan GBP yang kita ada. Artinya walaupun dia adalah milik kita, tapi miliknya tidak sempurna, cuma ada dekat platform saja, dia tidak boleh digunakan. Bila nak guna ialah dengan cara kita close trade kita. Kemudian kalau ada untung kita ambil, tapi dia akan keluar dalam bentuk dolar balik. Kemudian kita withdraw dalam bentuk RM. Jadi di mana jual beli dia? Jadi jual beli ni mesti kita dapat barang yang kita beli, sama ada dalam bentuk fizikal. Dalam bentuk fizikal maksudnya kita macam pergi dekat forex exchange lah. Kita pergi dekat money changer, kita bagi duit. Okey, saya nak duit GBP. Contohnya 100 Great Britain punya pound kan. So kita bagi 100, okey katalah 400. So kita kena bagi RM 400, dia pun bagi 100 GBP contohnya. Ataupun lebih daripada itulah. Saya pun tak ingat dia punya rate sebenar hari ni.
Jadi itu tidak ada masalah sebab kita dapat. Itu satu kaedah. Okey, itu satu kaedah yang berkaitan dengan jual beli currency kan. Baik. Kemudian dalam forex trading online dia tidak begitu. Dia cuma ada dekat platform. Kita tak boleh nak, kita boleh guna. Ada orang kata mana kata, siapa kata tak dapat, tak boleh withdraw. Memang dapat withdraw, tapi bukan withdraw dalam bentuk GBP yang kita beli. Sepatutnya macam ni, sepatutnya kita beli GBP, kita boleh keluar dalam bentuk GBP. Itu baru jual beli yang sempurna. Okey, kita boleh transfer duit itu kepada orang lain dalam bentuk GBP sebab kita beli GBP. Kalau kita kena withdraw, kemudian keluar dalam bentuk dolar, jadi apa artinya jual beli? Jadi itu yang namanya jual beli yang tidak sah dalam hukum syarak. Baik. Okey, Maybank keluarkan platform. Okey, saya tidak fikir apa yang dibuat oleh Maybank adalah bentuk forex trading online. Dia memang ada platform macam ni, sahabat. Platform ni ada yang contohnya kita ada platform jual beli. Contohnya kita nak beli GBP dengan bank Islam contohnya. Katalah bank Islam tu ada buka account GBP. So kita boleh beli GBP daripada dia dan dia akan transfer duit GBP tu ke dalam account kita contohnya. Jadi itu tidak ada isu sebab dia memang ada duit tu. So sekarang ni saya tak fikir Maybank akan buat trading online sama macam online trading forex yang berlaku sekarang ni. Saya tak fikir dia berlaku macam tu. Sebab risikonya sangat tinggi kan. Dan saya tak fikir dia akan dibenarkan oleh bank negara sebab bank negara tidak membenarkan forex trading online. Okey. Jadi dia bukan begitu kaedahnya. Okey, kaedahnya saya apa yang saya faham adalah maknanya dia akan buka account yang mana kita boleh buat trading. Maknanya kita letak katalah 50,000, kemudian bank akan membuat transaksi, mana transaksi yang sebenar yang menggunakan currency yang sebenar berlaku, maknanya pertukaran, maknanya bank beli, bank lihat mana contohnya dolar jatuh, maka masa tu bank akan membeli dolar. Tapi dolar yang sebenar artinya bank memiliki duit yang sebenar dan membelinya, dan bila harga naik dia jual balik ke market contohnya. So itu tidak ada isu. Isu sekarang ni ialah kita menjual suatu benda kemudian kita tak dapat apa yang kita beli. Kita beli GBP tapi GBP tidak dapat kita miliki secara sempurna, maka itu tidak dibenarkan dalam hukum syarak. Okey? Okey, pendapat tuan tentang cryptocurrency. Okey, cryptocurrency kalau kita tengok ada pandangan pakar, sebab saya selalu sebut saya bukan pakar, saya cuma membawa pandangan pakar. Okey, kalau kita tengok pandangan Dr. Daud Wakar, Tan Sri sekarang ni, kemudian Dr. Zaharuddin. So mereka adalah pakar-pakar dalam bidang tersebut, dalam bidang keuangan, dalam bidang pelaburan, dalam Islamic banking dan sebagainya. Mereka mengatakan cryptocurrency adalah harus untuk kita gunakan kerana dia mempunyai nilai yang sebenar. Nilai yang sebenar artinya dia ada nilai. Kita beli katalah 0.0000 Bitcoin kan, dengan nilai kata RM1,000. So dia ada nilai dia, dan benda tu yang Bitcoin yang kita beli memang kita miliki secara, dia panggil ada secara hukminya. Secara hukminya maksud apa? Maksudnya kita miliki, ada masuk dalam kita punya wallet kita, dan daripada wallet tu kita boleh menjual ataupun kita boleh jual, kita boleh beli mana-mana produk ataupun kita boleh transfer kepada orang lain. Contoh kita ada 1000 RM contohnya dengan nilai 0.000.1, katakanlah ini anggaran saja anggaran Bitcoin. So kita boleh transfer, dapatkan address dia, siapa-siapa kita transfer, boleh transfer. Artinya dia adalah real, dia adalah pemilikan yang sempurna, berlaku pemilikan sempurna. Tapi tidak berlaku yang demikian bagi forex trading. Okey. Jadi secara umumnya cryptocurrency dibenarkan oleh fuqaha, walaupun ada khilaf lah. Dia ada khilaf. Dia contohnya ulama-ulama Mesir menolak forex trade menolak Bitcoin ataupun yang seumpamanya cryptocurrency. Tapi kalau kita di Malaysia ni, ulama-ulama kita mengatakan dia boleh, tetapi bukan semua. Okey, bukan semua coin kita boleh beli, bukan semua cryptocurrency kita boleh guna. Maknanya contohnya macam Bitcoin tidak masalah, Ethereum tidak masalah. Ada banyak lagi yang disebutkan. Sebab apa? Dia berdasarkan kepada projek. Kalau cryptocurrency ni dia berdasarkan kepada projek. Okey.
Okey, kalau projek itu tidak melibatkan dengan contohnya loan, pinjaman yang tidak patut syariah, jadi tak boleh. Kalau melibatkan judi contohnya, melibatkan arak contohnya, projek, ada sebab projek-projek yang dibuat cryptocurrency ni berdasarkan projek-projek. Kalau projek itu berkaitan dengan benda teknologi contohnya, maka itu tidak masalah untuk boleh kita beli dan kita simpan. Okey, itu di antaranya, di antara ciri-ciri yang perlu ada dalam setiap cryptocurrency yang kita nak beli. Baik, itu dari sudut hukumnya. Tapi kena pilih lah. Kalau sahabat-sahabat pergi dalam Google, cuba pergi cari kripto halal. So kalau pergi dekat Google, kripto halal, ada pakar-pakar daripada luar negara lah, Muslim daripada luar negara, yang telah menyenaraikan kripto-kripto yang diharuskan, yang boleh kita beli dan kita simpan. Okey, dan di situ kita bersandarkan kepada maklumat yang diorang beri. So kita gunakan maklumat tu, kita pilih kripto yang stabil, kemudian yang halal. Okey, baik, itu dari sudut hukum. Dari sudut hukum saya tidak ada masalah, so berdasarkan pada pandangan ulama, berdasarkan pandangan pakar. Cuma dari sudut pelaburannya, okey, ni berkali lah saya terlibat juga. Beberapa tahun dulu saya memang terlibat. Itu tidak terlibat saya sendiri menggunakan platform eToro. Memang kita beli, ada $100, kita beli $100. Dan pada masa itu, lebih kurang 2 tahun lepas lah, 2 tahun 3 tahun lepas, memang harga kripto ni sangat bagus, sangat stabil lah. Okey, mana sentiasa ada dia punya pergerakan yang cantik lah, turun naik, dan sentiasa boleh kita boleh jual lah, dapat untung lah, alhamdulillah. Ada satu minggu kadang-kadang boleh keluar sampai 2,000 kan. Jadi kita rasa pada masa tu, saya rasa wow, masya-Allah, ni ada sumber pendapatan yang bagus lah. Maknanya kita boleh dapat income yang agak bagus, sebab masa tu kripto sangat bagus. Kemudian tidak lama selepas itu dia punya harga merudum, jatuh teruk, sehingga kan saya punya nilai aset lebih 50% hilang. Jadi saya pun dah gelabah. Jadi rasa macam tak naik lagi dah. Jadi takut hilang semuanya, maka apa saya buat, saya pun keluarkan semua habis. Tapi saya tak pernah serit. Dalam pelaburan ni saya tidak pernah serit, sebab bagi saya itu adalah pengalaman. Walaupun kita rugi, tapi kita tahu kaedah perjalanan ni macam mana. So saya menunggu peluang je lah. Menunggu peluang. Sebab saya pun tak ada masa untuk duduk sentiasa berada, orang kata, depan komputer kan, nak tengok dia punya harga turun naik kan. Jadi sampai tahun lepas, lebih kurang tahun 2020 lah, saya 2020, tiba-tiba kita diperkenalkan dengan Royal Q. Royal Q ni sebenarnya dia ada platform saja, dia adalah dia punya app saja. Orang kata panggil robot. Ni disebut menjawab sahabat kita tentang robot. So robot ni dia okey, dalam Royal Q ni ada 3, walaupun ramai yang mempertikaikan, bahkan ada siapa ni, Aziz Ali pun kata haram, tapi saya tak fikir dia haram lah. Kalau mufti yang keluarkan kata haram, sesuai lah. Tapi kalau Aziz Ali kata haram, itu tidak boleh dipakai lah, sebab dia bukan pakar dalam bidang syariah pun, dan dia bukan mufti. So dia tak ada authority untuk mengatakan halal atau haram. Okey, dalam cryptocurrency dia ada satu perkara, dia ada 3 benda. Bila kita terlibat dengan Royal Q ni, dia ada 3 isu kat situ. Isu pertama adalah, yang pertamanya adalah dia melibatkan cryptocurrency. Okey, persoalan yang pertama, cryptocurrency boleh ke tak? Okey, saya dah jawab tadi. Cryptocurrency tidak ada masalah, tapi kita tak boleh beli semua cryptocurrency. Ada cryptocurrency yang halal, yang harus, ada yang tidak harus. Itu satu isu. So isu cryptocurrency dah selesai, tidak ada masalah. Baik. Isu yang kedua yang ditimbulkan ialah penggunaan robot. Okey, apakah harus kita menggunakan robot? Okey, jawapannya tidak ada masalah. Robot ini adalah satu app, satu yang bentuk teknologi yang memudahkan urusan dan kerja kita. Okey, so maksudnya robot, kalau berdasarkan pengalaman saya menggunakan Royal Q ni, kita buat setting macam kita set apa-apalah komputer, kita set dia kan. Contohnya kita set nak print, setting kita tekan dia print. Jadi itu je sebenarnya, dia adalah pemudah cara. Dengan menggunakan teknologi, kita nak buat hantar, kita nak guna apa-apa. Sekarang pun guna duit, kita keluar duit, kita masuk duit pun semua guna teknologi. Kita tak pergi bawa duit, kita nak hantar duit dekat anak kita dekat UK. Contohnya lah, anak belajar dekat UK, kita tak pergi hantar duit tu secara direct, kita gunakan teknologi, mesin lah tu, automatik. Mana kita hantar melalui bank hantar, kita
kita nampak tak bank pergi hantar betul tak? Dia bank pun melalui teknologi, masuk maklumat, bank, nombor akaun sebagainya. Okey, nama, nombor akaun semua, tekan zap, masuk duit dalam akaun dia. So ada tak dia bawa pergi sendiri? Tak. Jadi adakah itu salah? Itu robot lah kerja tu. Itu dikatakan kerja robot, kerja automatik, kerja digunakan secara teknologi yang ada. Okay? Jadi tidak ada masalah. Sama juga dengan cryptocurrency yang menggunakan RoyalQ. RoyalQ ni adalah satu platform sahaja ataupun satu apps yang mana kita letak setting. Okey, contohnya, okey, kita kata okey, kita buy start dengan $10 contohnya. Kemudian kita kata kita bagi setting dekat situ bila nak buy back atau bila nak buy bila harga naik. Bila harga turun. Katalah harga turun 10, kita letak kata 2%. Okay, setting dia letak 2%, bila turun je, okay, dia akan beli, automatik dia beli tanpa tak berhenti. Selagi mana duit ada, dia akan selagi turun 2%, berapa kita letak berapa layer. Kalau kita kata 10 layer, artinya dia boleh turun sampai 20%. Turun 2% dia beli, turun lagi dia beli, turun lagi dia beli, turun beli sampai duit kita habis ataupun sampai 20 layer. Apa masalah dia? Sebab siapa yang bagi arahan? Kita yang bagi arahan. Kecuali lah dia buat sendiri, kita tak bagi arahan pun dia jual ataupun beli. Contohnya kita tak bagi arahan. Tak, itu tak boleh. Ini kita sendiri yang bagi arahan. Kita sendiri meletakkan, okey, turun 2%, kita beli. Suruh robot tu beli. Suruh apps tu beli. Automatik kan. Kemudian bila naik je, katalah kita nak setting turun 2%, kita nak setting 3%. Maka naik 3% dia akan jual. Naik 3% dia akan jual. Naik, dia tak berhenti ya. Bila turun 2% dia jual. Naik 3% dia beli. Itulah proses yang berlaku. Dan pada tahun 20 sekitar tahun 20-an, masa tu pun cryptocurrency harga dia sangat bagus Ini berlaku sebelum perang lah, sebelum perang. Dan saya pun alhamdulillah bila nampak benda tu sangat bagus dan saya tak perlu spend masa. Dan yang menarik, saya tengok dia punya robot yang bekerja ni, dia kerja siang malam tak berhenti. Satu ketika saya bangun pagi, saya tengok ada 99 transaksi berlaku sepanjang malam. Wow, saya kata sangat luar biasa. Jual beli. Bila harga market dia bagus kan, ada market dia naik dia jual. Kemudian sekejap lagi dia turun, dia beli. Kemudian naik pula, lepas tu dia turun. Dia sangat aktif sangat aktif. Dia punya turun naik, market tu sangat bagus. Dia jadi turun naik. Jadi jual beli tu setiap berlaku. Okay. So bila setiap berlaku, jadi untung lah alhamdulillah. Tapi bila berlakunya perang Rusia dengan Ukraine, maka harga kripto jatuh, zam jatuh. Jadi saya dengan pengalaman yang ada yang lepas-lepas tu, bila nampak jatuh lebih kurang 10% tu, saya zam keluar semualah. Dan saya keluar. Dan baru-baru ni, baru lebih kurang sebulan lepas, barulah saya masuk balik. Saya renew balik saya punya robot RoyalQ. Dan cuma saya tak promosi sebab setakat ni saya belum lagi nampak hasil dia. Masih lagi, walaupun harga dia agak stabil sedikit, tapi masih lagi belum dapat buat duit. So selagi mana saya tak boleh buat duit, saya tidak akan promote dengan sahabat-sahabat. Sebab saya tak nak orang masuk dan dia rugi, tak nak. Sebab itulah bila harga merudum, rugi, dan saya juga rugi dan ramai orang rugi, maka kita keluar daripada market untuk sementara, menunggu supaya dia stabil balik. Dan bila stabil balik, barulah kita masuk balik. Jadi sebab apa? Sebab saya ajak ni, memanglah ini adalah bisnes. Kita tak dapat nafikan ini adalah bisnes. Tetapi bisnes yang kita buat, kita kena pastikan apa yang kita buat itu boleh membawa keuntungan kepada kita. So bila kita untung, barulah kita kongsikan dengan orang lain, supaya semua orang dapat keuntungan yang sama. Itu sebabnya. Itu kaedah bagaimana saya approach sahabat-sahabat. Tapi kalau saya sendiri rugi, buat apa saya ajak orang? Kalau setakat dapat komisen tapi orang rugi, orang tak happy, dan kita pun tak akan lama happy kan. Jadi kita buat benda yang boleh menguntungkan kita dan juga boleh memberi peluang juga pada orang lain untuk sama-sama buat untung. Sebab itulah orang tanya, mana lagi RoyalQ? RoyalQ masih ada, masih berjalan, masih aktif. Dan saya pun baru aktifkan balik. Cuma saya tak promote. Kenapa tak promote? Sebab saya belum lagi dapat buat duit. Once saya dapat duit, dapat buat duit, maknanya contohnya dah mula biru-biru, bukan merah-merah. Sekarang masih lagi merah-merah, sekali-sekali dia biru. So saya pun tak banyak masuk dalam $100-200 macam tu je. Nak tengok market, jadi saya biar je lah. Dia naik lah, saya turun lah. Saya pun tak buat penambahan, tengok je sampai dia stabil balik. Jadi oleh kerana modal saya pun tak banyak, jadi saya biarkan je kat situ. Okay, kalau dia naik lah, kalau dia turun lah, tak kisah. Jadi itu cerita tentang cryptocurrency lah secara umumnya. Jadi dari sudut risikonya sangat tinggi, sebab volatility dia sangat tinggi. Maknanya dia
kita tak boleh jangka. Cryptocurrency ni kalau kena hati kena keras lah, kena mantap betul. Maknanya orang kata tak tergugat lah. Kalau duit pertama tak tergugat pun dia sudut kewangan kita, modal kita tak tergugat. Maknanya kalau kita dah buat peruntukan, katalah kita letak $1,000, lebih kurang 4,000 lebih RM kan, memang tu duit yang memang kita tak nak pakai. Dah kata orang duit lebih betul-betul lah, belanja kita dah cukup, semua dah cukup, memang kita tak nak pakai. Lepas 2 tahun 3 tahun kita memang tak nak pakai duit tu. Contohnya letaklah dia $1,000, tinggallah dekat situ. Tak apa begitu. Tapi kalau kita $1,000 ni, kita memang mengharapkan dia generate income, yang kita memang perlukan duit keluar daripada situ. Jadi kalau kita terlalu berharap dengan $1,000 ni, dalam kripto tak sesuai. Saya punya pandangan. Sebab apa? Sebab dia suka dijangka. Harga dia naik, masa dia naik tu, Masya Allah, naik. Dia tak tengok kiri kanan dah, terus naik. Kalau dia turun pun sama macam tu, dia tak peduli dah. Zam, dia terjun dia. Orang kata istilahnya bukan turun dia terjun, zegum, bergum terus jatuh kan. Iaitu yang ramai, satu malam pun boleh hilang ribu-ribu kan. Jadi itu di antara pandangan saya ni, berdasarkan pada pandangan pengalaman. 2 kali lah saya terlibat dengan cryptocurrency ni, dan ini kali ketiga saya masuk balik. Cuma small scale lah, saya tak masuk besar-besaran jadi dia sudut pelaburan. Kalau orang yang berani, duit memang banyak, dan duit tak, orang Kelantan kata tak lah, maknanya tidak perlukan duit digunakan dengan dalam tempoh yang pendek, mana boleh masuk. Saya memang nampak potensi cryptocurrency ni sangat besar akan datang, masa akan datang. Cuma dia banyak terikat kepada negara-negara. Contoh bila China menyekat Bitcoin contohnya dia punya mining pun disekat, diharamkan, maka harga dia merudum lah. Saya masuk dulu masa 2 tahun lepas, harga dia sekitar $35, $35,000 untuk satu Bitcoin. Sekarang dia turun sehingga sekitar 26 macam tu. So jauh jugalah turun dia, lebih 10,000. Okay. Jadi itulah yang berlaku. Sahabat-sahabat, Masya Allah, soalan saya nampak banyak soalan, tapi dah pukul 8. Jadi macam biasa, pukul 8 saya kena berhenti. Minta maaf banyak-banyak sahabat-sahabat kerana tidak dapat menjawab soalan sahabat-sahabat semua. Okey, terima kasih yang bersama kita pada pagi ni. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian ada manfaatnya, yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang minta maaf banyak-banyak. Okey, ada peluang, ada masa, ada rezeki, kita jumpa lagi di masa-masa akan datang. Terima kasih sekali lagi sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaah Mubarakah. Assalamualaikum.